Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar sains bab elektrik. Okey. Untuk pengetahuan kamu, video ini saya buat untuk latihan. Jadi, untuk dengar penerangan mengenai bab elektrik ini, kamu bolehlah pergi ke part 1. Baiklah. Untuk latihan bab ini, kita mulakan dengan namakan sumber tenaga elektrik yang berikut dengan betul. Jadi, sumber-sumber tenaga telah diberi di sebelah kanan ini. Okey, di sebelah kanan. Dan kamu hanya padankan sahaja dengan gambar. Jadi, yang pertama adalah sumber tenaga elektrik apa? Yang pertama adalah generator yang digunakan di pasar malam. Nombor 2 adalah akumulator seperti bateri kereta. Nombor 3, betul, sel suria. Nombor 4, jana kuasa elektrik. Nombor 5, sel kering. Dan nombor 6 adalah dinamo yang kita selalu letakkan di basikal. Baiklah, tandakan right pada litar elektrik lengkap dan pangkah pada litar elektrik yang tidak lengkap. Okey. Yang pertama ni, cuba kamu perhatikan, adakah ia litar yang lengkap? Tidak, kerana ia hanya bersambung dari sel kering kepada sel kering. Okey, tidak ada komponen lain. Jadi, ia dikategorikan sebagai tidak lengkap. Yang kedua, adakah ia lengkap? Perhatikan betul-betul. Ya. Okey, perhatikan dari sel kering, wayar disambung ke mentol, mentol ke Swiss, Swiss ke bateri balik. Okey, yang ketiga. Okey, walaupun ia mempunyai komponen elektrik, tetapi kalau kamu perhatikan kabel ni disambung di tempat yang sama. Jadi, ia bukanlah litar lengkap yang betul. Nombor 4 pula, adakah ia litar elektrik yang lengkap? Tidak, kerana dia terputus di sini. Kamu nampak di sini? Okey. Yang kelima pula, adakah ia lengkap? Tidak juga. Kenapa? Kenapa? Kerana kabel disambungkan, wayar disambungkan ke mentol yang telah pecah. Okey. Nombor 6, ya. Jadi, ia disambungkan dengan betul. B. Tuliskan fungsi komponen litar elektrik yang betul. Apakah nama komponen yang pertama? Sel kering. Okey, apakah fungsi sel kering? Ia membekalkan tenaga elektrik. Yang kedua adalah wayar ataupun kabel. Ia mengalirkan arus elektrik. Okey, komponen yang ketiga adalah mentol. So, mentol kegunaannya adalah mengeluarkan cahaya, dan yang keempat ini adalah Swiss. Jadi, Swiss tugasnya adalah untuk menyambung atau memutuskan litar. Jadi, lengkapkan jadual berikut dengan melukis simbol yang betul berdasarkan gambar rajah. Kamu mesti hafal ya, setiap simbol tu dia ada, setiap komponen tu dia ada simbol dia yang tersendiri supaya kamu boleh lukis litar elektrik lengkap. Okey, yang pertama sel kering. Sel kering simbolnya adalah satu line panjang dan satu line pendek. Wayar pula adalah hanya garis lurus. Swiss pula simbolnya adalah begini, dan mentol bulat dan ada simbol di dalamnya. Okey, bila kamu dah tahu, dah kenal pasti semua simbol bagi komponen-komponen berkenaan, barulah kamu boleh lakarkan gambar rajah litar elektrik. Okey, selalunya apabila soalan bagi gambar rajah litar elektrik, dia akan suruh kamu lukis gambar rajah simbol menggunakan simbol-simbol yang kamu tahu tadi. Okey, kamu perhatikan untuk yang ini. Okey, untuk yang ini ada satu sel kering, ada satu mentol dan satu Swiss. Jadi, kamu perlu lukis seperti ini. So, ini adalah mewakili sel kering, mentol, dan ini adalah Swiss.
Okey. Untuk yang kedua, ada 2 sel kering dan 2 mentol. Jadi bagaimana kamu nak lukis? Okey, ada 2 garis panjang dan pendek mewakili 2 sel kering dan juga 2 mentol dimasukkan ke Swiss. Okey. Darjah 3 ada 1 sahaja sel kering tetapi 2 mentol. Boleh? Okey, baiklah. Seterusnya, kecerahan mentol. Okey, kecerahan mentol bergantung kepada cara susunan komponen di dalam litar tersebut. Jadi, kita ada 2 cara susunan iaitu litar sesiri dan litar selari. Okey, untuk eksperimen ini, sekumpulan pelajar tahun 5 telah menjalankan satu eksperimen untuk menguji kecerahan mentol apabila yang sel kering berlainan bilangan digunakan. Gambar rajah di bawah menunjukkan susunan peralatan. Jadi yang pertama ni, okay, nyatakan pemboleh ubah yang berikut. Yang manakah dimanipulasi? Apa maksud dimanipulasi? Dimanipulasi adalah apakah pemboleh ubah yang sentiasa berubah. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, bilangan sel kering sama, masih 1 dan bilangan mentolnya berubah daripada litar pertama P ada 1 je mentol, litar kedua Q ada 2 dan litar ketiga R ada 3 mentol. Maksud dimanipulasikan adalah apakah yang berbeza bagi setiap eksperimen. Okey, jadi ada 3 litar yang berbeza adalah bilangan mentol. Jadi dimanipulasi adalah bilangan mentol. Apakah yang bergerak balas? Apa yang kita nak kaji sekarang? Kita nak uji kecerahan mentol. Okey. Dan apa yang dimalahkan? Apa yang sama? Adalah bilangan sel kering. Okey. Tuliskan satu pemerhatian yang sesuai berdasarkan eksperimen ini. Apa yang kamu perhatikan, kamu kena bagi tahu. Okey. Sekarang ni kamu nak uji kecerahan mentol. Jadi, kamu bagi tahu yang mana yang lebih cerah, yang mana yang lebih malap. Bagi tahu untuk litar yang mana. Jadi di sini jawapannya kamu perlu tulis begini. Kecerahan mentol dalam litar R lebih malap berbanding P dan Q. Okey. Kenapa? Sebab lebih banyak mentol kita susun secara bersiri lagi malap mentol tersebut. Sebab dia berkongsi arus yang sama. Okey, itu adalah inference kenapa kecerahan mentol menjadi lebih malap. Okey. So, jawapan yang saya bagi tadi, kamu boleh jawab di soalan nombor 3. Berikan satu inference untuk menyokong pemerhatian anda. Kenapa? Inference itu kenapa kecerahan mentol dalam litar elektrik R lebih malap berbanding yang lain. Ini kerana mentol berkongsi tenaga elektrik daripada sel kering. Jadi, apakah pola kecerahan mentol? Okey, pola ni kamu kena jawab sama ada bertambah ataupun berkurang. Jadi, di sini pola kecerahannya lebih banyak mentol yang kita tambah semakin berkurang. Jadi, kamu tak perlu buat ayat panjang-panjang. Kamu boleh tulis berkurang. Okey, nombor 5, tuliskan hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Okey, apakah pemboleh ubah manipulasi tadi? Bilangan mentol. Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas adalah kecerahan mentol? Jadi, kamu jawab macam mana? Semakin bertambah bilangan mentol, semakin berkurang kecerahan mentol. Baiklah, soalan seterusnya, tandakan right pada litar elektrik bersiri dan pangkah pada litar elektrik yang selari. Macam mana kamu nak bezakan antara sesiri dan selari? Okey, kamu kena tengok kedudukan komponen-komponen. Okey, kalau kamu perhatikan nombor 1 ni, arus ni dia mengalir terus sampailah ke sel bateri. Okey, jadi ini dipanggil litar elektrik bersiri. Okey, yang kedua, litar elektrik apa? Bersiri ke selari? Lurus, tak pergi menyimpang, tak ada simpang, tak bertingkat. Maksudnya ia adalah litar elektrik bersiri juga. Yang ketiga, okey, kamu perhatikan ni yang saya panggil bertingkat. Ada 2 tingkat. Okey, arus ni dia tak pergi terus. Sampai dekat simpang ni, sini dia akan berpecah. Satu ke bawah, satu ke
kanan. Jadi ini dipanggil litar elektrik yang selari. Okey, yang keempat adalah sesiri, lurus. Ingat, kalau dia pergi lurus, dia tak jumpa simpang, maknanya dia bersiri. Yang kelima adalah selari sebab sampai kat simpang ni, satu turun bawah, satu ke kanan. Dan yang keenam adalah selari juga. Okey, walaupun ke kanan ke bawah ke, tengok perhatikan arus dia. Dia turun sampai simpang ni, satu ke kiri, satu ke bawah. Jadi ia adalah selari. Okey, jawab soalan berdasarkan eksperimen berikut. Sekumpulan pelajar 5 tahun 5 telah menjalankan satu eksperimen untuk menguji kecerahan mentol. Mereka menyediakan litar secara siri dan selari. Gambar rajah di bawah menunjukkan susunan peralatan. Jadi yang litar P ni adalah selari, nampak? Bertingkat-tingkat. Yang satu round je tanpa jumpa simpang adalah litar Q. Nyatakan pemboleh ubah yang berikut. Dimanipulasi, apakah yang berubah? Jenis litar. Apakah yang bergerak balas? Kecerahan mentol. Dan apa yang dimalakan adalah bilangan sel. Bilangan sel dia adalah sama. Sama macam eksperimen tadi. Baiklah, tuliskan satu pemerhatian yang sesuai berdasarkan eksperimen ini. Ingat, apakah yang kita nak uji? Cari dekat dalam soalan, menguji kecerahan mentol. Jadi, bila pemerhatian, kamu kena sebut mengenai kecerahan mentol. So, macam mana kecerahan mentol? Kecerahan mentol dalam litar P lebih cerah berbanding litar Q. Ingat, kalau litar sesiri, mentol akan jadi semakin malap berbanding litar P iaitu litar selari. Okey. Berikan satu inference untuk menyokong pemerhatian anda. Kenapa? Kerana mentol dalam litar P tidak berkongsi tenaga elektrik. Okey, kalau kamu perhatikan eksperimen tadi, jawapan inference pun sama. Untuk eksperimen yang ni, inference dia pun sama. Dia masih mengekalkan keyword dia berkongsi tenaga elektrik. Kalau litar bersiri, dia berkongsi tenaga elektrik. Kalau litar selari, dia tidak berkongsi tenaga elektrik. Okey, salah satu mentol di kedua-dua litar terbabit rosak. Macam mana kalau rosak? Macam mana kalau rosak? Kalau sesiri, saya ambil contoh yang bawah ya. Okey, kalau yang macam ni dia sesiri. Kalau satu rosak, semua arus takkan boleh mengalir sebab arus dia pergi terus. Dia tak jumpa simpang yang lain. Jadi, kalau litar sesiri, mentol tak akan menyala. Tapi kalau litar selari macam ni, kalau mentol yang tengah ni rosak, dia masih arus akan mengalir ke mentol yang lagi satu. So, dia akan menyala. Okey, macam mana kamu nak jawab? Mentol-mentol lain dalam litar P masih menyala, manakala ataupun tetapi mentol-mentol lain dalam litar Q tidak menyala. Okey, tuliskan hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Macam mana kesimpulan dia? Jika tenaga elektrik dalam litar dikongsi oleh mentol, maka kecerahan mentol akan berkurangan. Okey, tandakan right pada litar elektrik bersiri dan pangkah pada litar elektrik yang selari. So, nombor 1, selari ke bersiri, selari. Nombor 2, bersiri. Nombor 3, bersiri. Nombor 4 juga bersiri. Nombor 5, dah bertingkat-tingkat ni. Okey, dah jumpa simpang maksudnya selari. Dan nombor 6 adalah selari. Okey, untuk soalan ini kita akan mengkaji mengenai kesan nyalaan mentol. Okey, gambar rajah ni menunjukkan gabungan litar sesiri dan selari. Okey, ada yang sesiri, ada yang selari. Kalau kamu perhatikan yang ini ini sesiri tapi kedudukan X dengan Y ni adalah selari. Okey. Jadi mari kita tengok apa kesan nyalaan mentol jika kita gabungkan litar sesiri dengan selari.
Nyatakan kesan kepada mentor Y dan Z. Y ni bawah, Z kat atas ni apabila suis P dibuka. Tak sambung lah maksudnya yang ni, suis ni. Kalau suis ni dibuka, ada ke arus elektrik yang akan mengalir? Ada ke tak ada? Semua mentor tidak akan menyala. Okey? Sebab suis P ni dia adalah main. Dia kalau dia bersambung barulah arus elektrik tenaga elektrik akan mengalir. Okey? Mentor-mentor manakah yang akan menyala apabila suis P dan Q ditutup? Maksudnya kita onkan dia. P kita tutup, Q kita tutup. Yang ni kita biar terbuka. Jadi yang mana yang menyala? Mestilah. Kalau yang ditutup, arus akan mengalir sini. Okey. Jadi mentor yang manakah akan menyala? Mentor X dan Z. Mentor manakah akan menyala jika suis P dibuka dan suis Q ditutup? Okey, kalau Q tutup pun dekat sini tak bersambung, dekat P tak bersambung, tidak akan ada mentor yang menyala. Nyatakan mentor-mentor yang disambung secara bersiri. Yang mana bersiri? Z dengan X dengan mentor Z dan Y. Okey. Nyatakan mentor-mentor yang selari, yang duduk atas dengan bawah susunan dia. Mentor X dan Z disambung secara X dan Y disambung secara selari. Okey. Langkah-langkah keselamatan. Tengok yang pertama tu. Apa masalahnya? Kawan dia kena kejutan elektrik. Apa nak buat? Kita pergi tolong dia ke? Jangan sentuh mangsa yang terkena kejutan elektrik. Kamu tak boleh buat apa-apa. Jangan sentuh dia. Okey, kalau kamu sentuh dia, dengan kamu sekali terkena kejutan elektrik. Nombor 2, banyaknya plug dekat suis tu. Nampak? Jadi, jangan menyambungkan banyak peralatan elektrik pada satu sumber kuasa. Okey, boleh jadi meletup dan terbakar kerana beban elektrik terlalu banyak kat situ. Nombor 3, tangan dia basah dan dia pegang plug. Apa akan jadi? Nanti dia boleh kena kejutan elektrik. Jadi, jangan sentuh peralatan elektrik atau suis dengan tangan yang basah. Nombor 4, jangan baiki peralatan elektrik sendiri unless kamu memang pandai dan kamu memang dah pernah belajar. Kamu tahu macam mana nak buat. Kalau kamu tak tahu, jangan pandai-pandai baiki sendiri. Nombor 5, jangan menjolok sumber kuasa tu dekat plug, dekat suis tu dengan objek besi. Kenapa? Objek besi tu adalah konduktor elektrik. Dia boleh mengalirkan elektrik ke tangan kamu dengan kamu sekali kena kejutan elektrik. Yang terakhir, jangan menggunakan peralatan elektrik yang wayar penebatnya telah rosak. Okey, perhatikan alat-alat elektrik rumah kamu. Kalau ada wayar penebat dia dah terkoyak, selalunya iron lah. Okey, striker yang terkoyak, jangan guna sebab dia akan boleh menyebabkan kejutan elektrik. Baiklah, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like channel Cikgu ya. Bye.